الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan sesungguhnya di antara mereka, yakni ahli kitab itu, ada ketua-ketua agamanya yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya supaya kamu menyangka sebahagiannya dari kitab Taurat, padahal ia bukanlah dari kitab itu. Dan mereka pula berkata bahawa ia adalah datangnya dari sisi Allah, padahal ia bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka pula tergamak berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadikan orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah Ta'ala berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah Ta'ala berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Kemudian sesiapa yang berpaling ingkar sesudah mengakui perjanjian setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadanya tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan suka rela ataupun terpaksa.
dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Masih lagi kita berada dalam surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, pada ayat yang ke-78 sehingga ayat 83. Ayat-ayat yang kita bacakan ini membongkarkan lagi, memperkenalkan lagi kepada kita siapakah dia Yahudi, atau mereka yang paling mendakwa sebagai ahli kitab. Secara umumnya kalau kita menyebut ahli kitab, Kristian dan juga Yahudi. Namun kebanyakan ayat-ayat yang menempelak golongan ahli kitab ini lebih menjurus kepada kelompok Yahudi. Kerana mereka mendakwa mereka lebih beragama daripada orang Kristian. Memang kalau kita lihat secara realiti kehidupan, orang-orang Yahudi lebih kuat berpegang dengan apa yang mereka dakwa sebagai Yahudi itu berbanding Kristian, berpegang dengan Kristian. Bahkan hampir orang-orang Kristian itu tidak berpegang dengan Kristian sebenarnya, melainkan segelintir pada padrinya. Adapun Yahudi, memang mereka menganggap ini bertitik tolak daripada dakwaan mereka bahawa bangsa mereka paling mulia. Bahkan mereka berkata, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami bangsa Allah yang dipilih. Bahkan mereka mendakwa, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Walaupun Kristian juga mendakwa demikian, tetapi orang-orang Yahudi lebih sinonim. Kerana itu mereka seringkali melanggar perintah Allah dan mempermainkan perintah Allah di dakwaan tersebut. Kerana mereka menyangka bahawa Allah tidak akan azab mereka disebabkan mereka keturunan para nabi. Allah tidak akan azab mereka kerana mereka memelihara keaslian Bani Israel. Kalau kita lihat orang Kristian, mereka tidak memelihara keaslian Kristian. Orang Yahudi dek kerana mereka tak benarkan orang masuk Yahudi. Mereka hanya dalam kelompok mereka. Maka bangsa Yahudi ini Allah Ta'ala menjelaskan kejahatan mereka supaya kita tidak merasa pelik dengan kejahatan yang mereka lakukan hari ini. Pembunuhan, penindasan, pencerobohan, perampasan, mengambil negara orang lain tanpa segang silu, bahkan mendakwa ia sebagai negara mereka dan lain-lain. Bahkan kemuncak mereka hendak menceroboh dan meruntuhkan Baitullahil Maqdis. Baitul Maqdis. Bahkan memang ini keutamaan mereka menguasai 3 masjid utama. Baitul Maqdis, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini ada dalam apa yang disebut sebagai Masyru'atul Kubra, protokol Yahudi. Maka Allah menjelaskan, kalau sebelum ini kita telah menceritakan di antara sifat-sifat Yahudi tadi tidak amanah. Mereka ini khianat. Tidak boleh dipegang perjanjian mereka. Dan kita telah jelaskan ratusan ribuan janji yang pernah mereka menterai, mereka langgar dengan mudah. Bermula daripada mereka langgar, kalau kita mengambil kira zaman Nabi Muhammad SAW, mereka melanggar piagam Madinah, sehinggalah kepada perjanjian-perjanjian yang pernah dimenterai bersama mereka sehingga zaman kita. Dan Allah Ta'ala menceritakan orang Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah demi untuk mendapat keuntungan duniawi mereka. Mereka sanggup buat. Maka seterusnya Allah Ta'ala menyebut tentang min akadzibil Yahud, antara pendustaan Yahudi. Apa kata Allah dalam ayat 78? Wa inna minhum, di kalangan mereka, la fariqan, sekumpulan, yalwuna alsinatahum. Perkataan yalwuna alsinatahum, berbelik-belik lidah mereka. Kalau kita cakap bahasa Melayu ni, cakap berbelik ni. Bila cakap berbelik maknanya kejap begitu, kejap begini. Dengan kata lain, mereka menafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala mengikut selera mereka. Kalau mereka rasa menguntungkan mereka, mereka tafsir menyebelahi mereka. Kalau merugikan mereka, mereka menafsirkan cara lain pula. Apapun ayat-ayat itu seolah-olah menyokong mereka secara mutlak. Ia berbeza dengan kita umat Islam. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu menegur kita. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu kepada kita sebelum kita berfikir ia kepada orang lain. Bahkan bila Allah Ta'ala menceritakan tentang Al-Quran, hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang beriman. Tetapi orang-orang Yahudi menjadikan Alkitab atau menjadikan Taurat untuk membela segala kebejatan mereka, kebobrokan mereka, kebodohan mereka, kejahatan mereka, hatta untuk membela perbuatan mereka membunuh para nabi. Mereka berkata ini ada dalam perintah Allah. Itu yang mereka lakukan. Maka Allah menyebut pertama,
yalwuna alsinatahum, berbelik-belik lidah mereka, menafsirkan mengikut selera mereka, seperti mereka menafikan kenabian Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana mereka menafikan tentang Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, Nabi Isa sebagai rasul. Bahkan mereka menganggap Maryam itu sebagai perempuan murahan, perempuan jalangan. Bahkan mereka menganggap bahawa Maryam melakukan sesuatu yang tak baik dengan salah seorang pembantu Baitul Maqdis juga yang bernama Yusuf Najjar, yang dikatakan ia tunangnya dalam kepercayaan Yahudi. Maka lahir Nabi Isa. Dan demikian juga dakwaan-dakwaan mereka pada Nabi Allah Sulaiman dan dakwaan mereka pada nabi-nabi yang lain yang mereka kira tidak sebulu dengan mereka. Setiap kali kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, datang nabi-nabi yang tidak memenuhi selera mereka, sebahagian mereka dustakan dan sebahagian mereka bunuh. Tapi setiap kali mereka membunuh para nabi, mereka letak satu justifikasi. Justifikasi itu bagi menyatakan perbuatan mereka betul. Kemudian Allah menyebut, wa yaquluna huwa min indillah. Bukan jenayah paling teruk lagi, mereka kata inilah yang sebenar dari Allah. Pertama, mereka berbelik-belik dan menafsirkan ayat-ayat yang diturunkan pada mereka dalam kitab Taurat. Yang kedua ialah mereka cuba berkata yang mereka kata itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu mereka membuang atau menutup ayat-ayat tentang rejam. Dan mereka tidak akan mengemukakan ayat-ayat yang berkait dengan hukuman. Misalnya dalam agama Yahudi, kalau menderhaka pada ibu bapa maka dia perlu dibunuh. Itu mereka tak akan cerita. Dan demikian juga kalau zina, dibunuh. Itu juga mereka tak akan cerita. Demikian juga kalau mencuri. Dan banyak ayat-ayat tentang jenayah. Yang mana dalam Islam, dalam Al-Quran, kita tidak pernah menyembunyikan mana-mana tentang ayat tentang jenayah. Bahawa siapa yang membunuh maka dia hukum bunuh. Siapa yang berzina maka dia sebat 100 kali. Sama ada orang tu nak buat tak nak buat, kita tak akan sembunyikan. Sama ada negara Islam nak melaksanakannya atau tidak mau melaksanakannya, itu terpulang pada kamu. Kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tetapi ayat itu akan terus dibaca dan dibaca. Tetapi orang Yahudi menyembunyikan ayat-ayat tersebut. Bahkan sewaktu Abdullah bin Salam berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Yahudi mengadu tentang seorang lelaki dan perempuan berzina, maka mereka datang, lalu kata Rasulullah SAW, kita berhukum dengan kitab Taurat. Lalu mereka membaca dalam kitab Taurat, siapa berzina, maka dia akan letak di atas kenderaan bernama himar, kaldai, diarak sekeliling bandar, dihitamkan muka. Lalu mereka menutup sebahagian. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, suruh mereka angkat tangan mereka. Bila diangkat tangan, rupanya juga direjam sampai mati. Mereka tidak mau membela tentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang bersifat hukum jenayah. Hanya Islam yang bersendirian membela hukum-hukum jenayah. Artinya kalau orang mencuri potong tangan, Islam membela. Dengan maksudnya, ketika mana orang cuba kata Islam ni gana, jahat, undang-undangnya kejam, Islam membelanya. Umat Islam membelanya kerana kita amanah. Ini perintah Allah. Dan kita tahu hikmahnya banyak. Selain daripada apa yang kita ketahui, banyak yang kita tak ketahui. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, tidak sekali-kali ia datang dari Allah. Kalau sebelum ini mereka berkata, tak salah kami menipu orang-orang bukan Yahudi. Tidak salah kami mengenakan riba kepada orang-orang bukan Yahudi. Kerana bahkan mereka kata sunat, mereka lakukan demikian. Walau Allah Ta'ala yang menurunkan syariat semenjak zaman Nabi Adam AS sampailah Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW tidak pernah membenarkan riba. Dan tidak pernah membenarkan menindas manusia atas nama apa pun. Kan itu dalam Islam jelas bahawa kita tidak boleh zalim walaupun dia orang kafir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah." Siapa yang menyakiti orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan negara Islam, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang patuh pada perjanjian Islam, maka dia seperti menyakiti aku. Artinya Islam tidak membezakan dari sudut keadilan. Sehingga Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum lalu kamu tidak mau berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berlaku adil itulah perintah takwa. Tapi Yahudi, tuan-tuan sekalian,
Sesudah mereka berbelit-belit dan penafsiran kitab Taurat, bahkan mereka mendakwa ia datang dari Allah dengan menekuk tambah dan sebagainya, bahkan sampai peringkat mereka ini menyembunyikan kebenaran yang jelas. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Mereka terus mendustakan Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu mereka berdusta. Sebab itu ketika mana Nabi SAW, bahkan umat Islam mencabar Yahudi untuk melakukan mubahalah, mereka enggan dan mereka takut. Kerana mereka ialah bangsa yang terkena penipu yang tahu mereka menipu. Sebab tujuan mereka menipu itu dengan maksud. Tujuan mereka menipu itu memang menjadi salah satu daripada perangai mereka. Umpamanya tuan-tuan, ucapan Assalamualaikum. Ucapan Assalamualaikum ini bukan sekadar dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ia semenjak zaman Nabi-Nabi dulu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, lamma khalaqallahu Adam wa kana tuluhu 60 zira'an, bila mana Allah Ta'ala sempurna menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta, ini hasta Nabi Adam AS, lalu Allah Ta'ala berfirman, idhab ila ulaikan nafar wa hum nafarun minal malaikati julusun. Wahai Adam, pergilah kamu kepada kumpulan malaikat yang sedang duduk. Lalu Adam AS pergi dan Adam berkata, Assalamualaikum. Artinya nak beritahu Assalamualaikum ini ucapan semenjak zaman Nabi Adam. Lalu malaikat itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah, fazaduhu warahmatullah. Malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah, ditambah rahmat Allah. Dan kata Nabi SAW, itulah menjadi salam kepada semua zuriat Nabi Adam. Yahudi ke Kristian, inilah asalnya. Tetapi Yahudi mengubah perkataan Assalamualaikum, dibuang perkataan lam dan berkata Assalamualaikum. Patutnya Assalamu. Assalamu. Mereka kata Assamu. Assamu maknanya binasa kamu, binasa atas kamu. Patutnya ucapan Assalamualaikum. Itu yang Yahudi buat. Mereka jumpa Nabi Muhammad SAW, mereka kata Assalamualaikum. Maka Nabi jawab balik, Waalaikum. Mereka kata, wahai Muhammad, binasa kamu. Mereka ubah satu huruf, dibuang. Sebagaimana perkataan hintah. Bila Allah Ta'ala kata, Fakulu hittatun naghfir lakum. Katakanlah, waktu mana kamu masuk Baitul Maqdis, hittatun, ya Allah keampunanmu. Hittah mereka ubah letak nun pula, jadi hintatun. Ya Allah gandum, nak gandum. Daripada hittah jadi hintah. Daripada assalam jadi assam. Demikian banyak perkataan-perkataan mereka ubah. Wa imma daripada satu huruf sehinggalah kepada ayat penuh. Sehinggalah kepada satu surah. Mereka ubah semua. Sebab itu kita katakan, kerana mereka banyaknya ubah kitab Taurat, mereka sendiri tidak mahu mengakui Taurat itu sebahagian daripada kalam Allah, lalu mereka mencipta kitab Talmud. Kan itu kita katakan bahawa muamalah dengan Yahudi ialah muamalah yang perlu ada kesiagaan, sifat berhati-hati kerana pembohongan yang banyak. Tuan-tuan, kalau mereka cuba berbohong dengan Allah, berbohong dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang memang Jibril turun selalu sampaikan wahyu, sementara kita umat akhir zaman ni. Kecerdikan kita daripada punca mana? Kalau tidak daripada pengalaman-pengalaman Nabi SAW dan para sahabat. Tapi kalau kita ingin mengulangi kebodohan-kebodohan, lalu mudah tertipu dengan apa sahaja Yahudi cakap, maka tuan-tuan sekalian, maka rosak kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan Yahudi. Apa statement saya ingat dalam peperangan tahun 1967, peperangan 6 hari. Tuan tahu perang 6 hari antara negara Islam Mesir, Syria, Saudi, Jordan dan juga beberapa buah negara yang lain yang menyokong. Apa yang dibuat oleh tentera Yahudi? Dikeluarkan dalam surat khabar dia, kononnya tentera Yahudi sedang berehat, bercuti. Maka orang Islam mula leka, menyangka bahawa Yahudi ni benar-benar tenteranya sedang buat latihan, bercuti. Rupanya mereka dah siap siaga, lalu mereka bom semua tempat pusat-pusat tentera-tentera umat Islam. Akhirnya kalah. 6 hari je kalah. Dek kerana percayanya sebagai pemimpin Islam waktu itu pada pembohongan Yahudi. Surat khabar Yahudi ni sepakat keluarkan satu artikel, kononnya orang Yahudi ni tak bersedia untuk perang, mereka sedang on vacation, sedang berehat, sedang bercuti, sedang buat latihan. Maka orang Islam, tentera Islam leka. Mesir leka, Jordan leka, Syria leka. Lalu mereka buat satu serangan hendap, dalam tempoh 6 hari, mereka menghancurkan 2/3 kekuatan orang Islam. Akhirnya lemah, kalah.
Pada zaman Mesir waktu itu yang memerintahnya Jamal Abdul Nasir. Kalau kerana kebodohan percaya pada Yahudi. Sehinggalah Allah beri kembali kemenangan pada orang Islam pada tahun 1973. Kerana ketika itu orang Islam ingat balik Yahudi ni pembohong. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mana-mana negara Islam yang belum kena Yahudi, Allah bongkar dalam Quran ni banyak. Sebab itu bila kita gagal memahami, mentadabbur Al-Quran, maka penipuan itu berulang-ulang. Ingat, Yahudi tidak pernah menganggap bangsa lain ada nilai. Yahudi tidak pernah menganggap bangsa lain perlu dikasihani. Yahudi tidak pernah menganggap bangsa lain perlu diberi ruang dan peluang. Bahkan mereka ialah bangsa tamak yang mengambil semua. Mereka tak kira. Kan itu tuan-tuan sekalian. Kalaupun mereka dapat satu dunia pun mereka nak lagi dunia lain. Itu mereka tak nak berkongsi. Sifat Yahudi mereka tak akan berkongsi. Khususnya dengan orang Islam. Orang lain pun sama. Lalu Allah menyebut lagi. Maka Nabi Basharin, tidak patut seorang manusia. An yu'tiyahullah, sesudah Allah memberikan kepadanya wahyu. Wal hukma wan nubuwah, memberi kekuasaan, memberi kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah hamba-hambaku. Yang ini sembah aku, jangan sembah Allah Ta'ala. Walakin tetapi semua rasul-rasul itu berkata, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah, yang beramal dengan ilmu dan yang menggunakan ilmu untuk beramal. Bima kuntum tu'allimunal kitab, sesudah kamu diturunkan kepada kamu wahyu. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang telah kamu pelajari daripada rasul-rasul dan nabi-nabi. Baik, berhubung ayat ini tuan-tuan sekalian, diriwayatkan ketika mana orang-orang Yahudi dan orang Kristian berhimpun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajak mereka memeluk Islam. Lalu bila Nabi ajak mereka memeluk Islam, mereka berkata, wahai Muhammad, apakah kamu nak suruh kami sembah kamu macam orang Kristian sembah Nabi Isa? Ni dia pun jahat mulut orang Yahudi ni. Dia kata, okey, orang Kristian sekarang dah sembah Nabi Isa. Kristian golongan kelompok yang sesat. Nabi Isa yang Nabi diutuskan mereka sembah. Orang Yahudi, walaupun mereka tak sembah mana-mana Nabi, tapi mereka mendakwa Uzair anak Tuhan. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak Yahudi memeluk Islam, demikian juga Kristian, Yahudi kata, apakah wahai Muhammad kamu nak suruh kami atau manusia menyembah kamu wahai Muhammad, sebagaimana Nabi Isa disembah oleh orang Kristian? Maka Allah turunkan ayat ini. Tidak pernah pun Nabi-Nabi itu sesudah mendapat wahyu, sesudah mendapat kitab, sesudah mereka ini dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajak manusia menyembah mereka. Tak pernah. Isa AS tak pernah, Musa tak pernah, Ibrahim tak pernah. Tetapi manusia-manusia ini yang mengada-ngadakan, yang melakukan penyelewengan ini. Bukan, apakah patut wahai Yahudi kamu berkata, Nabi, manusia memang dah dipilih oleh Allah, tiba-tiba meminta supaya disekutukan Allah? Tak mungkin, logik tak? Mereka tahu Nabi-Nabi ini ialah makhluk yang paling istimewa yang dipilih oleh Allah. Tiba-tiba makhluk yang istimewa dipilih oleh Allah mengajak orang supaya sembah dia. Mana logiknya? Ini Nabi dan Rasul maksum. Mereka mengajak menyembah Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Kami bangkitkan setiap negeri itu Rasul yang mereka semua berkata, sembahlah Allah, jauhilah syaitan, taghut, berhala, sekutu dan syirik kepada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Mereka tidak pernah berkata, sembahlah malaikat, sembahlah Nabi-Nabi. Tidak pernah. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ. Apakah logik dalam kepala otak kamu? Mereka Nabi yang dipilih menyuruh kamu melakukan kekufuran ba'da idh antum muslimun, selepas kamu tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Artinya tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ajak orang Islam sembah Allah. Dan Yahudi dah tengok orang Islam tak pernah pun sembah Nabi Muhammad. Yahudi duduk dengan orang Islam. Tak pernah mereka melihat orang Islam sembah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi SAW tidak mengizinkan siapa pun menyembah kepada sesiapa pun. Walaupun kita nak hormat, nak apa, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyembah sesiapa pun. Diriwayatkan daripada Hasan al-Basri, dia berkata, balagani anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusallimu alayka kama yusallimu ba'duna ala ba'din. Kami akan Islam kepadamu wahai Muhammad, kami akan masuk Islam sebagaimana
Ya Rasulullah, kami akan beri salam kepadamu sebagaimana sesama mereka memberi salam. Afala nasjudu laka? Ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, kalau kami jumpa sama kami beri salam, Assalamualaikum. Apakah dengan Tuan juga bila kami jumpa, kami sebut Assalamualaikum? Boleh tak kami nak sembah? Biar lain sikit lah, sebab Tuan kan Nabi. Lalu kata Nabi SAW, la, jangan. Walakin akrimu nabiyakum. Tetapi yang patut kamu buat, hormat Nabi kamu, wa'ariful haqqa li ahlihi, dan memberikan hak kepada ahlinya. Fa innahu la yanbaghi an yasjuda li ahadin min dunillah. Kerana tak ada pun orang boleh sembah mana-mana orang. Tak ada seorang sahabat ni, dia nak muliakan lebih Rasulullah SAW. Maka kalau jumpa sama-sama kita kan, kita beri salam. Jadi kalau jumpa Nabi, boleh tak kami tak nak bagi salam, kami nak sembah. Sebab Rasulullah mulia. Nabi kata jangan. Tak boleh orang sembah orang. Kena sembah Allah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kita semua tentang batasan. Menghormati Rasulullah, tidak sampai menyembah Nabi. Tetapi memberi salam juga cuma memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah umum, kepada semua para nabi dimuliakan. Ini menjawab persoalan Yahudi yang kata sembah. Nabi tak pernah suruh sembah pun. Ini pembohongan seterusnya. Kemudian Allah Taala menceritakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah telah mengambil perjanjian dengan semua nabi-nabi. Lama ataitukum min kitab. Bila mana Allah berikan kepada mereka kitab, wa hikmah, dan kenabian. Summa ja'akum rasul. Bila datang kepada mereka rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan dengan apa yang telah mereka bawa, la tu'minun nabihi wa la tansurunah, mereka mesti tolong, mereka mesti bantu. Tuan-tuan, semua nabi-nabi tahu. Sekiranya nabi itu ada, kemudian datang nabi baru, nabi itu akan membantu nabi itu. Setiap nabi perlu membantu nabi. Khususnya nabi-nabi yang menjadi ketua pada zaman itu. Umpamanya Nabi Harun membantu Nabi Musa. Umpamanya Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya membantu Nabi Isa AS. Umpamanya Nabi Isa membantu Nabi Musa. Beriman dengan syariat Nabi Musa. Maka demikian juga bila datang Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi Muhammad SAW akan membenarkan semua Nabi-Nabi dulu dengan apa yang mereka bawa. Kemudian wajib Nabi-Nabi itu membantu Nabi SAW. Sebab itu semua Nabi-Nabi yang diutuskan telah memberitahu kepada umat mereka akan datangnya kehadiran, akan hadirnya Nabi akhir zaman. Semua. Hatta Nabi Isa turun di akhir zaman bagi membenarkan Rasulullah dan beriman dengannya. Dan berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW. Ini perjanjian setia yang Allah ambil kepada semua para Nabi. Mereka ini bila diutuskan telah mengambil perjanjian untuk mematuhi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mematuhi Nabi-Nabi di zaman mereka. Dia tak ada pertentangan antara Nabi-Nabi ini. Qala aqrartum, apakah kamu berikrar wahai para nabi? Wa akhadtum ala zalikum isri, kamu akan mengambil perjanjian tersebut? Qalu, nabi-nabi ini berkata, aqrarna, kami berikrar. Qala fashhadu, maka kata Allah, saksikan kamu, wa ana ma'akum minasyahidin, bahawa aku bersama kamu sebagai penyaksi. Saksi apa tuan-tuan? Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kenabian Nabi Muhammad SAW telah disaksikan oleh semua para nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan disaksikan bersamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua umat, semua bangsa mesti memperakui kerasulan baginda SAW, termasuk jin pun sama, mesti beriman dengan syariat Nabi SAW. Faman tawalla ba'da dzalik, siapa yang berpaling selepas itu, faulaika humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Tuan-tuan sekalian, perlu kita tahu, semenjak zaman Nabi Adam yang diturunkan ialah Islam. Islam bukanlah Nabi Muhammad SAW yang baru bawa. Nabi Muhammad melengkapkan Islam dan syariat Islam. Semua Nabi-Nabi Islam. Kerana apa maksud Islam? Tunduk patuh pada Allah. Cuma orang Yahudi mula mendakwa bahawa Musa itu Yahudi. Kristian mula mendakwa Nabi Isa itu Kristian. Walau semua Nabi-Nabi ini Islam. Mereka tidak pernah menyekutukan Allah, mereka menyembah Allah. Dan mereka benar-benar berpegang dengan wahyu. Berbeza dengan umat-umat yang berada sezaman mereka. Sebab itu kita lihat, Nabi Musa wafat, maka wujud bangsa Yahudi selepas 500 tahun selepas itu. Wujudlah bangsa Yahudi. Kristian juga begitu. Selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah 300 tahun selepas itu. Barulah mereka dinamakan Kristian. Artinya Kristian atau Yahudi nama muwalladah, nama-nama baru. Nabi-Nabi dahulu semuanya Islam.
Semuanya menyembah Allah. Bukan semuanya struggle mengajak umatnya menyembah Allah satu. Tapi penyelewengan demi penyelewengan, akhirnya mereka dengan sinonim berkata Isa itu Kristian, Musa itu Yahudi dan juga agama Yahudi. Jawapannya tidak. Semua nabi-nabi ini Islam. Semenjak Nabi Adam AS, bahkan Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, sehingga Nabi kita Ibrahim, dan kepada anak-anaknya Ismail, Ishak, dan daripada Ishak keturunannya Yakub, Yusuf, Ayub, dan juga Daud, Sulaiman, Nabi Musa sebelum itu, dan Nabi Allah Yahya, Zakaria, Isa, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Islam tunduk pada perintah Allah. Karena itu semua nabi-nabi ini memperakui kerasulan Nabi Muhammad. Sebab itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjadi imam kepada semua nabi-nabi ini. Sebagai satu perakuan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua nabi-nabi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah ke langit ketujuh. Bila bertemu Ibrahim, bertemu Nabi Adam pada langit pertama, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya, kemudian Nabi Allah Idris, kemudian Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, bukan ke semua para nabi di Baitul Maqdis, bagi menunjukkan semua para nabi telah mengambil perjanjian akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka Islam Rasulullah menyempurnakan dan juga menasahkan semua hukum hakam yang lain. Maka tinggal lagi Islam yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah, yang dijamin tidak diubah. Kemudian Allah berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mereka mencari selain agama Allah? Walau aslama man fis samawati wal ard, sedangkan telah Islam kepada Allah, telah tunduk kepada Allah siapa pun makhluk di langit maupun di bumi, tau'an wa karha, sama ada dengan sukarelanya atau dengan secara terpaksanya. Apa maksud terpaksanya, tuan-tuan? Bukan maksud terpaksa, kata ulama, sama ada secara sukarela, ikhtiaran bila iba, iaitu mereka memilih tanpa ada keengganan sebelumnya, ataupun secara paksa, asalnya mereka enggan, lama-lama mereka terpaksa akui. Sebab itu bila Ikrimah bin Abi Jahal lari daripada kota Mekah, waktu Rasul berjaya menawang kota Mekah, lalu kapten kapal laut kata pada dia, wahai Ikrimah, ke mana kamu nak lari? Kebenaran sudah menyeliputi semua tempat, nak lari ke mana? Akhirnya Ikrimah terpaksa mengakui kebenaran Islam. Akhirnya dia pulang semula ke Mekah untuk beriman dengan Nabi SAW. Maka ini adalah ayat yang menerangkan tentang mukjizat yang akan berlaku di akhir zaman. Bahkan pada zaman Nabi SAW, bahawa akhirnya semuanya akan tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Semua akan patuh. Sama ada dengan cara sukarela atau dengan cara kemenangan, siri-siri kemenangan umat Islam untuk mereka terpaksa memperakui akan benarnya Islam. Terpaksa memperakui, sama ada dengan kekuatan umat Islam yang ada, ataupun dengan penemuan fakta-fakta ilmu, ataupun dengan melihat kebenaran dengan pelbagai watak akhlak umat Islam. Mereka terpaksa aku, inilah Islam, agama pilihan Allah. Inilah Nabi Muhammad yang membenarkan Nabi-Nabi sebelum ini, dan Nabi-Nabi itu telah memberitahu umat-umat mereka akan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.